Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alhamdulillah. Terima kasih Inham Marzuki, ya. Puspa Tahir, Umi Zainab, Yati Rasul, Jasni Ahmad, ya. Pensyarah daripada UUM. Terima kasih. Alhamdulillah, ya. Ani dalam tak jumpa ni, Leni Nazira, Miss Anissa Roslan, Azrin Wahab, Fauzi ya, Hisham Madina, Sharifah Azizan, Sigup Salim Nova, tu dia, Zulan Muhammad, Farlita Ubara, lama ni, Farrafida Hassan, Nani Triana Ahmad, Nur Nadia, Haji Sufri, ya, Ina Marzuki, Liza Hardi, Wafa Nurul, Naim Cik P, tu dia, Acik Dila, Mun Maismah, ya. Mun Maismah pun lama tak nampak ni. Asmah Jemiran, Rosita, ya. Apa nama siapa lagi? Khatijah Harun, Nur Syahira Sazali, Yati Setia, tu dia. Ya, Fauzi Nur Amalina, Aini Kimono, Azimah Aziz, Amika Nur Zisong, Zahara Muhammad Nur, Arlita Ismail, Salia Yusuf, Lilo, Zahara, ya, Mirami, Syuhaida Zaidin, Siti Kusal, ya, Asyah Lal, Atibu Zurati, siapa ni, Yani Aziz, Ramini Hussein, Sa'diah Dia, ya, Syafi Pus, Subaidah Jasman, Salizah, Zauriah Hamid, Abdul Malik Idris, Ahmad Nazimat Noh, ramai tu dia. Mira sebut tadi, Suhaila Supaat, Mun Maismah, lama ni, geng-geng lama ni. Amira Syidah, Hamidah Idi, Zulfia, Zafia, ya, Zakia Winus, ya, Syamsinar Bahnan, Nur Izzah Ismail, Puan Zainun Singapura, terima kasih. Yusuf, Suraya Bidin, Siti Kusal dah sebut tadi, Sharifah Aziz, ya, Abdul Halim, Khatijah Harun, Liana Raif, Nur Faiza, Ahmad Adib, Syaridah Jalani, Suryati, Marais, Aliza, Lia Darman, ya, Yani Aziz, Midun, Siti Afsakula, Leni Nadia dah sebut ini. Oh ya, tolong ya, Leni yang akan kita untuk like dan share, tolong. Like dan share. Sarbina Ridwan, Al-Sharif Sabirin, Kat Katijah, ya. Ya, terima kasih. Amir Rahim, Syafrina Ridwan, Nur J. Musa, Sadia Masa'ad, Zura Kliwon, tu dia, Wan Suraya, Zaitun Zai, Siti Zubaidah, Nurin Arifin, Cik Bin Ayu, Siti Azlina, Azam Tasrifin, Nur Syabila, Ina Marzuki, Hamidah Hamzah, Hasmah Yusuf, Merais, dah sebut tadi, Tan Sri Zuraimi Zakaria, ya, Hamidah Hamzah, Rosmasi Tamas, Nurizan Sulaiman, dan yang lainnya. Terima kasih banyak-banyak, ya. Cik Embun, Mia Fauzana, Dayang Zai, Haliza Muhammad Taib, Fazliana, Ismail Supadi, Audra Uluin, Mira dah sebut. Okey, Zaleha, siapa tadi? Haliza Muhammad Taib, Nur Syabila, Nur Amalina, dan sahabat-sahabat yang lain. Terima kasih banyak-banyak. Tok Abah kena sebut ni sebab dah lama dah, seminggu lebih Tok Abah tak live bersama dengan sahabat-sahabat, sebab tiap-tiap hari banyak sangat program yang awal pagi, so Tok Abah tak sempat lah, ya. Sekarang 219 orang dalam kelas, so tolong like dan share. Hari ni hari cuti untuk kebanyakan kita, tapi ramai juga yang bekerja. Untuk yang bercuti, selamat bercuti, selamat berbonding dengan keluarga, selamat bersarapan dengan keluarga. Untuk mereka yang bekerja, selamat bertugas. Untuk menyambut hari lahir, happy birthday to you, happy anniversary, ya. Selamat pengantin baru yang baru berumah tangga, ya. Tok Abah dah lama tak wish, ya. Dan untuk mereka yang beri salam pada Tok Abah,
Tuan Abah jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratu wa ridwanu. Untuk mereka yang ucap selamat pagi, good morning to you guys. Dan mudah-mudahan today is a better day. Make our today our best day. Who knows, this day could be our last day. Yeah. So don't compare yourself with anybody else, but compare yourself with your today with your yesterday. Jangan bandingkan diri kita dengan orang lain, tapi bandingkan diri kita hari ini dengan diri kita yang semalam. Kenapa tak boleh bandingkan diri kita dengan orang lain? Tak perlu. Sebab semua orang adalah berbeza. Walaupun kita ni serupa, kita ni semua sama. Kita ni semua sama, tapi tak serupa. Ya, kenapa macam mana kita semua sama? Ada orang jadi Perdana Menteri, ada orang jadi pencuci. Mana pula sama? Sama. Tuhan mencipta kita dengan penuh keadilan. God is most fair. Ya, most loving, most caring. So mana mungkin kita tak sama? Kalau tak sama, maka Tuhan tidak adil. Tapi Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Adil. Kita semua sama, tapi tak serupa. Sebenarnya Allah tak pandang siapa kamu, harta benda kamu, pangkat kamu, kedudukan kamu, keluarga kamu, ilmu kamu. Ya, Tuhan cuma pandang, Allah akan pandang hati dan amalan kita. We are all equal. Therefore, no need to compare ourselves with other people. Don't compare. Kalau kita rasa kita lebih teruk daripada orang lain, kita menghina diri. Berdosa tu. Tak bersyukur, tak redha. Kita menghina diri kita. Kenapa aku tak hebat dia? Tapi kalau kita kata, kenapa aku lebih pandai dari dia? Kenapa dia bongok sangat? Kita menghina orang, kita sombong, kita riak, kita ujub, kita takabur. Takut-takut kita berdosa juga. Memang berdosa lah orang yang riak. So, bagaimana aku hari ini berbanding semalam? Adakah aku hari ini lebih baik daripada semalam? Aku tak ada perubahan sebab no change. Aku tertipu, ataupun aku memang orang yang tak guna, hari ini lebih teruk daripada semalam. So guys, don't compare yourself with anybody else. Tak ada faedah, takut berdosa, tak bersyukur atau riak. Tapi bandingkan diri kita hari ini dengan yang semalam. Dan pastikan kita cuba cari jalan ikhtiar, doa dan usaha dengan ilmu dan kata orang tu iltizam untuk jadikan hari ini slightly better than yesterday. Baik sikit agar kita masuk golongan yang berjaya beruntung, ya. Tak sampai 300 dalam kelas, like and share. Tu hari ini hari Deepawali untuk sahabat-sahabat kita yang beragama Hindu, ya. Alright. Baik. So, apa tajuk kita hari ni? Sebab Tok Abah semalam banyak berbincang dengan orang yang interview Tok Abah lah, ya, untuk majalah ke untuk whatever lah, ya, tak ingat, ya. Tajuknya ialah berkisar kepada zaman sekarang ni. Kenapa kita sibuk nak menyampaikan, nak memviralkan benda-benda yang kita tak pasti. Kadang kita tahu benda tu buruk pun, ya, benda tu tak elok, ya, tapi boleh memalukan orang, boleh membunuh kerjaya orang, boleh memporak-perandakan keluarga, boleh memberi aib kepada keluarga, tapi kita masih nak sampaikan, ya. Tak tahulah kenapa. Kadang kita sengaja cari pun benda yang tak elok tentang seseorang, tajassus, mencari-cari keburukan orang untuk diviralkan. Niatnya apa pun tak tahulah. Tapi kadang nak balas dendam, kadang nak jatuhkan orang, kadang nak memang kerja dia. Dia memang kata keyboard warrior yang, ya, diupah untuk membunuh kerjaya orang, membunuh nama baik orang, ya, menjatuhkan orang. Ya, ada orang begitu. Mudah-mudahan Allah beri mereka kesedaran, keinsafan dan bertaubat sebelum mati. Ya, sebab Nabi bersabda, ya, cukuplah bagi seorang itu digelar pendusta, pembohong, kalau dia menceritakan, menyampaikan semua yang dia dengar tanpa tabayun. Apa yang dengar kita kongsi kat orang, tanpa selidik. Sebenarnya kadang bila Tok Abah dapat informasi orang bercerita, Tok Mak tanya, apa tu? Alah, tak adalah benda, tak pasti benda yang entah apa benda dia cerita. Tak pasti. Kita tak cek lagi, tak sempat nak cek. Tadi tak boleh, jangan share walaupun dengan isteri, dengan keluarga. Tak pasti, ya. Tapi dengan adik-beradik, kalau macam ada kes tu, kita ini tak pasti lagi, ya. Ini tak pasti, tolong siasat. Tapi ni yang kita dengar gini, tolong siasat. Boleh, ya, untuk kita minta disiasat, dikaji, ya. Sebab ramai juga Tok Abah punya grup WhatsApp group. Tolong check this information saya dapat ni. Tolong check sebab saya agak risau tentang informasi ni. Ya, tuan-tuan dan puan-puan yang berilmu, yang ada maklumat, tolong sahkan maklumat ini. Itu kita nak minta pengesahan daripada
ahli WhatsApp group kita yang mungkin ada information, ada knowledge, ada pengalaman ataupun ada sumber untuk menyimak, ya. Menyimak tu untuk orang Sabah, Sarawak, untuk orang Brunei menyimak artinya dia hadir sama-sama dalam kelas, dalam webinar, menyimak, ya, menyimak, ya. Kalau orang Melaka kata menyemak, itu cerita lain. Orang Melaka, kawan-kawan saya ramai orang Melaka ni, pakcik saya orang Melaka. Alright, 351 orang. Ni slow sikit, ya. Tapi dah kira bagus tu. Untuk separuh orang 350 masuk kelas tu hebat sangat tu. Terima kasih banyak-banyak, anda pilihan Tuhan. Okey, topik kita hari ni. Tak pasti kenapa sibuk nak kongsi. Tak pasti kenapa sibuk nak kongsi. Ini isu sekarang ni. Dah lama dah berlaku ni. Tak pasti tapi nak sampaikan. Aku dengar lah. Orang dulu-dulu, ya. Orang dulu-dulu. Batch-batch orang lama ni kata apa? Aku ni dengar daripada si makcik kau tu. Kalau bohong dia, bohonglah saya. That is not good enough. Kalau bohong dia, bohonglah saya. Lepas tu dia ceritakan. Alah, jiran saya cerita. Kalau bohong dia, bohonglah saya. Dia pun cerita. Dia tak siasat. Tapi dia qualify dia punya maklumat tu dengan, kalau dia bohong, saya pun bohong lah ni. Dan Nabi bersabda tadi, cukup seseorang tu digelar sebagai pembohong, pendusta, kalau dia menyampaikan berita, memberitahu orang lain, apa yang diterima bulat-bulat tanpa ditabayun, tanpa disiasat, tanpa dicek. Kecuali yang kita dapat maklumat tu daripada berita TV, daripada berita radio. Itu biasanya, bukan biasanya, memang telah disiasat, telah dipastikan. Dengar kat radio berita buletin utama ke, berita ringkas ke, berita perdana ke, berita kat TV. InsyaAllah lah, ya, setakat yang kita tahu memang mereka siasat, mereka tabayun, mereka telah pastikan. Kalau mereka sampaikan, boleh kena boleh kena saman, boleh kena teruk tu. Jadi kita berdasarkan pada etika kewartawanan. Tok Abah pernah ambil khusus kewartawanan juga dulu. Maka kita tak boleh menyampaikan dalam berita, sama ada elektronik ke whatever, kita sampaikan maklumat yang kita tak pasti, tak sahih, ya. Itu sebabnya kalau kita ada orang tu kena dibicarakan, yang tertuduh, bukannya yang bersalah, dia yang tertuduh. Dia belum disahkan lagi baru dibicarakan. Tapi kalau kita si penjenayah tu dibicarakan dah 5 hari dah. Si penjenayah dia belum didapati bersalah. Dia sedang dibicarakan, tengah disiasat, tengah katanya diadili. Bukan siasatnya, diadili. Nampak? Itu bahasa wartawan yang memang biasanya dia fair dan sepatutnya dia sahih, baru nak dikongsi. Dari sumber yang dipercayai. Itu kalau maklumat dari luar negara ataupun dari sumber-sumber, dari sumber yang dipercayai, dari wakil kami yang berada di London, dari wakil kami yang berada di London, yang ada di tempat kejadian, nampak? Yang ada di tempat kejadian melaporkan. Dah sahih. Dia ada kat situ. Dia tengok eyewitness. Maka itu cara nak menyampaikan berita. Jadi adik-adik, anak-anak, sahabat-sahabat, ya, zaman sekarang, ya Allah, kadang dia forward maklumat yang dah 10 tahun yang lepas dia viralkan semula. Dalam 10 tahun yang lepas tu satu hal, dan memang dah basi. Ya, dah basi dah. Tapi yang paling sedih, maklumat tu salah. Jangan masuk restoran ni, haram. Ya, dia ni tak halal. Padahal telah dah pihak JAKIM ke pihak sana dah menjawab, ya. Ni ustaz ni cakap. Ustaz Fulan bin Fulan mengatakan benda ni begini. Padahal ustaz tu tak cakap pun. Dan ustaz tu telah menyatakan kat dia punya social media dan kat FB Facebook, saya tidak berkata begini, ini sebenarnya fitnah lah. Ini maklumat daripada Zakir Naik. Gini. Jangan sebut mos, sebab tu ada perkataan mosquito. Dan anak murid ataupun anak Zakir Naik mengatakan ini bukan dari bapa saya. Maklumat ni salah, tak betul. Dalam maklumat tu salah orangnya. Itu fitnah tu. Dan maklumat tu salah pula tu. Jangan sebut salam. Dia maksudnya apa ke binatang, anak anjing ke apa. Adakah salam bermaksud anak anjing? Gila. Salam, perkataan yang bagus. Salam ini selamat. Salam. Islam pun ada perkataan salam, salim. Dia kata salam ni jangan sebut perkataan salam. Sebab ianya bermaksud jahat. Apa punya maklumat. Ya, dan kita forwardkan tu.
Dia forwardkan pula tu. Tak pasti. Jangan kongsi. Itu slogan bukan baru sekarang. Dia dah 10 tahun punya slogan tu. Tak pasti, jangan kongsi. Ya. Sebenarnya .my pun telah diwujudkan untuk cek sebenarnya .my. Ya, satu website untuk mengkaji, ya. Tolonglah adik-adik. Tok Abah takut pesan Nabi tadi. Nabi SAW bersabda, cukup seseorang itu digelar pembohong, pendusta. Apa hukumnya berbohong? Dosa lah. Cukup seorang itu digelar pembohong kalau dia memberitahu orang lain perkara yang diterima, tetapi dia tak tabayun, tak cek. Kecuali dia beritahu untuk orang tu cek. Tolong cek, ya, this information. Please check this information for me. Because awak dah bersara, awak pencin, awak banyak masa dan awak memang banyak geng di kalangan pengintip-pengintip di dunia. Awak geng James Bond dan kuncu-kuncunya, contohlah. Contohlah. Ya, tu yang Tok Abah sedih sangat. Ya, ramai orang ni kadang-kadang jadi cyber bully, cyber fitnah, cyber mengumpat cyber. Benda ni bukan benda tak betul, memang betul. Menyampaikan benda yang memalukan orang. Awak memfitnah, tapi ada yang nanti Tok Abah akan cerita, ya. Di mana kita boleh sampaikan benda yang buruk, kita war-warkan kepada orang lain. Ada 6 situasi, kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ulumuddin, ya. Ada 6 situasi kita boleh menyampaikan perkara yang buruk, benda yang mengaibkan, tetapi tidak dikira haram, dikira harus. Ada, tapi benda yang lain, ya, aib orang, ya, yang boleh memalukan, rahsia orang, jangan war-warkan. Sedihnya lah zaman sekarang ni, ya. Sebab menyampaikan tu berdosa. Lepas tu orang kita sampaikan tu, sampaikan lagi. Kita punya dosa berlipat ganda sampai kita nak cari pencen kubur. Tinggalkan ilmu yang bermanfaat, benda yang baik-baik, kongsi zikir yang baik-baik, kongsi doa yang baik-baik, kongsi amalan yang baik-baik. Untuk bila orang amalkan ataupun forwardkan, kita dapat pahala, dapat pencen kubur sampai dah mati pun masih berterusan. Selagi maklumat tu maklumat baik, ilmu yang baik yang kita sampaikan atau tinggalkan di dunia masih diamalkan dan disebarkan oleh orang lain. Tapi now kita sampaikan maklumat yang boleh memalukan orang lain, menganiaya orang lain, ataupun maklumat yang kita tak tabayun, tidak sahih, ya, dan kita telah dicap pembohong oleh Allah, ya, melalui sabda Rasul SAW tadi. Dan pembohongan tu kita diwarkan pula, diviralkan oleh Fadilah Kamsah lah yang bagi tahu. Fadilah Kamsah lah bagi tahu, mestilah betul, ya. Kadang-kadang orang tu pakai nama Tok Abah. Kalau kamu begini, kamu akan begini. Ini untuk mengelakkan stroke ini dia. Padahal orang pakai nama Tok Abah. Dia pakai nama Tok Abah, dia bawa. Ini dah berlaku 10 tahun yang lepas, tapi diviralkan balik, ya. Kalau maklumat tu betul, satu hal. Tapi maklumat tu pula tak tepat, tidak ada scientific backing ataupun kajian, tapi disampaikan seolah Tok Abah yang menyampaikan, alahai, ya. So takut-takut itulah dia, kita berterusan buat anaya kat diri kita dan orang lain, ya. Dan selagi maklumat tu tidak terpadam di maya, ya, di dunia maya, dan dia tak akan terpadam sampai kiamat tau. Be careful. So kalaulah kita meviralkan pembohongan ataupun fitnah, itu memang dosa besar. Mengumpat benda tu betul, dia itu dulu pernah mencuri dulu, memalukan. Dia dah bertaubat, dia dah insaf, dia telah dihukum pun dengan cara Allah lah, ya. Tapi awak pula ulang balik kisah lama, yang macam awak tu confirm masuk syurga, macam awak tu tak pernah buat dosa. Awak sampaikan dosa orang, kesilapan orang, seolah awak kata, aku okey, aku tak pernah buat benda ni, aku flawless. Wajah flawless, sifat pun flawless, tak pernah buat silap. Be careful, ya adik-adik. Be careful anak-anak. Tok Abah nak pesan pada diri Tok Abah, ya. Tok Abah pun ada 3 kali Tok Abah tersilap forwardkan hadis palsu. Sebab itu yang Tok Abah diajar sejak kecil. Tok Abah diajar benda itu, benda palsu tu, dan kita sampaikan bila dah dewasa tanpa tabayun. Betul, ada pula pakai hadis, sahabat-sahabat kita, Tok Abah ini silap.
ini tidak ada sumber, ini hadis palsu. So hadis maudhu ya. Ni palsu ni, tolong jangan sampaikan. Hentikan. Tak apa pun minta ampun, minta maaf, tak apa pun saya tak cek. Cek banyaklah website untuk cek. Betul. Ini hadis palsu. Tak apa pun minta ampun, minta maaf ya. Dan pesan ke orang lain yang telah sampaikan ke orang lain, tolong beritahu mereka bahawa ini hadis palsu. Sumbernya Tok Abah tu hadis palsu. Ya, ada 3 kalilah Tok Abah telah buat silap. Lepas tu ni sebab dia ajar sejak kecil. Ya, dia ajar sejak kecil. Contoh yang Tok Abah pernah, ni Nabi pesan barang siapa tidur 40 petang berturut akan jadi gila. Itu Tok Abah dengar sejak Tok Abah kecil. Di surau, di masjid. Ya, kita jahil, ya, orang sains tak belajar agama. So dah di surau masjid itu yang dihebah-hebahkan, kita sampaikan tanpa tabayun. Dah tua-tua ni sekarang banyak, bukanlah peluang tetapi banyak sumber untuk tabayun. Tok Abah ramai kawan, ramai sahabat, ramai guru lah ya, dalam internet, online, guru yang beratus guru. Ya, anak murid pun dari kalangan imam muda, pencetus ummah, dai, ya, dai muda, dai uzur, dai tua. Ramai sahabat yang boleh Tok Abah rujuk untuk tanya. Yang memang ada yang pakar hadis, ada yang pakar fiqh, ada yang pakar tauhid, ada yang pakar tasawuf ya. Bidang tasawuf, so kita boleh rujuk, boleh tanya ya, untuk minta pengesahan. Ya, macam Tok Abah ditegur oleh seorang sahabat tentang zikir harian yang amalan Imam Al-Ghazali. So adalah yang bertanya, ini apa based on hadis mana? Ya, kenapa tak amalkan zikir maksurat aja yang dah sahih? Kenapa sibuk nak forwardkan zikir Imam Al-Ghazali yang tidak ada hadis yang menyokong? Tok Abah pun terperanjat ya, komen tu sebab Tok Abah, ini semua orang Tok Abah dapat daripada berbagai sumber. Zikir harian Imam Al-Ghazali daripada Ihya Ulumuddin ya. Tok Abah pun tanya 2-3 orang ustaz, sahabat-sahabat Tok Abah ya, guru-guru Tok Abah. Dan ustaz kata semua yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali ya dalam Ihya tu ya, semuanya berdasarkan pada hadis ya. Status hadis cuma kadang-kadang orang persoalkan, tapi Imam Al-Ghazali sangat teliti. So ada seorang sahabat yang memang mengkaji tentang Imam Al-Ghazali, dia kata dalam seluruh 9 jilid buku Ihya oleh Imam Al-Ghazali cuma ada 10 hadis yang orang tak pasti dia punya status. 10 hadis saja yang tak pasti, yang lain semuanya dah dipastikan dia punya status hadis dan insya-Allah boleh dipakai. So Tok Abah pun dah mula stop lah menyebarkan dan mengamalkan zikir harian Imam Al-Ghazali contohnya ya. Tapi bila tanya ustaz-ustaz yang memang orang yang alim ni, dia kata ni bukan sebarang orang, ni Hujjatul Islam punya yang menyampaikan dia telah kaji ya. Ulama-ulama pun menyebarkan ya, mengingatkan yang sama. So Tok Abah pun sebarkan semula dari masa ke masa lah untuk kita amalkan ya. Di samping maksurat ya, yang zikir-zikir maksur yang Nabi ajar, of course ya. So gitulah ya, sebab kita ni lemah. Ada peluang kita berzikir, kita stres bukan sebab banyak fikir. Semalam pun Tok Abah cakap pada ramai sahabat yang datang ke pejabat ya, dalam untuk penggambaran ya, temu ikut SOP yang ketat ya. So kita ni stres bukan sebab banyak fikir. Kita ni kena banyak fikir sampai stres, kata orang bertanya. Seorang wanita ya daripada geng-geng Yadim yang jumpa Tok Abah semalam. Tok Abah kata kita stres bukan sebab banyak fikir, tapi sebab kurang zikir. Bukan suasana, bukan partner, bukan pasangan, bukan bos, bukan anak-anak, bukan persekitaran, bukan PKP, bukan COVID-19 yang buat kita stres. Tapi bagaimana kita merespon, bagaimana kita pada kata tu melihat kitanya perspektif. Ya, kalau kita melihat petaka yang Allah turunkan ni tanda sayang Allah, sebab Allah bila kasih akan hambanya akan diuji. Jadi petaka, masalah, musibah yang Allah turunkan itu ya sebagai tanda sayang. Ianya musibah ke anugerah? Tanda sayang Allah. Musibah ke anugerah? Nampak? Fikirlah. Allah bila kasih akan hambanya diuji dengan
ya, COVID-19, dengan aksiden, dengan kena buang kerja, dengan sakit, dengan diambil benda yang kita sayang. Itu tanda Allah sayang kat kita, sebab diberikan ujian. Untuk apa? Sebab Allah nak dengar rintihan kita, doa kita, penyesalan kita. Okey? So, isu kita hari ni jangan lupa ya. Kalau tak pasti, kenapa masih nak kongsi? Itu je isu kita yang sangat-sangat relevan lah. Ya, sebab tu Abah tiap-tiap hari tak tahan lah. Ya, tiap-tiap hari nampak maklumat orang kutuk mengutuk. Ya Allah. Ya Allah. Orang nak elek sibuk pakai tudung, balik umrah pakai tudung. Ya, ni kan buka balik tu kan. Buka balik tu. Dah pakai duit haram pergi. Tengok tu. Orang pergi umrah, dia kata pakai duit haram. Kau tahu ke? Kau dah siasat ke? Duit haram ke duit halal? Ya. So, awak ni tak pernah buat dosa ke? Ya. Awak dah cantik sangat, dah tutup aurat dengan sempurna tu, dah confirm masuk syurga ke? Orang buat baik pun awak kutuk. Ya, patutnya awak doakan, ya Allah, dia dulu pakai tutup aurat, sekarang dah buka. Ya, mungkin ada sebab, ya Allah, Kau bagi dia hidayah, ya Allah. Kau ampunkan dia, Kau bagi dia hidayah, ya Allah. Paling kurang dalam hati. Itu pun selemah-lemah iman. Kalau ada kekuatan, tegurlah, beritahulah dia. Kenapa memburuk-burukkan dia kat media massa, kat medsos, kat media sosial. Macamlah awak tu maksum yang tak pernah buat dosa, yang confirm masuk syurga. Confirm ke masuk syurga? Sampai sibuk ya, mewar-warkan kesilapan orang, komen orang, tak pernah. Alah dia tu, Allah sedihnya. Sedihnya tu Abah. Ya, sama-sama sama-sama orang yang beragama ni, sedih sangat. Ya, menganiaya saudara sendiri, menganiaya kawan sendiri. Paling minimum kita boleh buat ialah doakan dia. Kita doakan dia dalam hati. Iaitu selemah-lemah iman. Tegur dia dalam hati kita dengan doa. Itu selemah-lemah iman. Ya, and yet kita sibuk, seronok dan rasa puas hati kalau kita menyampaikan benda-benda yang negatif. Seolah kita, itulah hebat sangat. So, Tok Abah dah buat kajian sikit lah. Apa punca orang suka sebar maklumat palsu satu, tapi maklumat yang mengaibkan. Maklumat palsu satu, itu confirm berdosa lah. Benda tak betul kita sebarkan, berbohong. Walau benda betul pun kalau kita sampaikan tanpa tabayun pun dianggap berdosa, dianggap berbohong. Ini kan pula yang tak betul, yang kita tak tabayun, tak siasat, tak selidik. Rupanya kebanyakan kita ni jahil, tak tahu hukum. Alah, semua orang buat. Ini my basic WhatsApp group lah sampaikan. Ni sahabat saya daripada Majlis Dakwah Negara punya orang tau. Majlis Dakwah Negara punya orang yang sampaikan. Tapi dia ni pun membayarkan benda yang 10 tahun yang lepas pun tak betul. Pun macam fitnah. Memang fitnah pun sebenarnya. Dan telah dinafikan oleh pihak-pihak berwajib. JAKIM dah nafikan, Jabatan Agama telah nafikan, ya, ustaz yang dirujuk sebagai sumber maklumat juga telah menafikan. Tetapi kita masih forwardkan sebab kita tak dengar maklumat ni. Seperti juga maklumat surat berantai. Surat berantai kan kita forward. Barang siapa yang menyampaikan maklumat ni, dia akan dapat nasib yang baik, akan dapat kekayaan, akan terhindar daripada aksiden, dia terhindar daripada mati yang ngeri. Ya. Dia kata, kenapa kau sampaikan? Tengoklah bawah tu. Kalau tak sampaikan kita dapat bencana. Ya Allah, ya Tuhanku. Ya. Benda macam ni tu Abah dah dengar 30 tahun yang lalu. Maklumat berantai, surat berantai, dulu pakai Xerox. Dulu 30 tahun lepas pakai Xerox. Dia suruh Xerox, dia suruh fotokopi lah. Disebarkan kepada 5 orang. Tengok, bila kamu sampaikan pada sekurang 5 orang, kamu akan dapat berita baik. Ya. Cubalah. Dah ada ni contohnya ni. Dia sampaikan dia menang loteri, dia ini, dia dapat kekayaan. Ada orang tak sampaikan. Ya, maka dia naik helikopter, terempas. Naik tu, bencana, aksiden. Astaghfirullahalazim. Ini semua benda-benda khurafat. Benda-benda yang boleh membawa syirik. Dia yakin syirik lah. Ada ke sebab tak hantar surat maklumat informasi berantai ini, awak akan dapat bencana. Ada pula kalau kita sampaikan maklumat ini, kita akan dapat kekayaan, kebaikan. Selepas 2 jam, kamu akan dapat berita baik.
Tapi maklumat yang disebut tu betul. Kita kena selawat atas Nabi banyak-banyak, sekurangnya 10 kali pagi 10 petang. Ya, kita kena doakan mak bapak kita, ya. Gini ya. Tolong sampaikan kepada 10 orang. Kalau tak sampaikan, nanti awak akan dapat bencana. Kalau kamu sampaikan selepas 2 jam akan dapat berita baik. Yang last tu yang jahat. Yang last tu maklumat atas tu betul. Ya, kita kena berselawat tanda sayang pada Nabi, selawat 10 kali pagi, 10 kali petang. Tu tak ada masalah tu. Cantik dah maklumat tu. Tapi kalau kamu forwardkan, sampaikan kepada 10 orang, tunggu 2 jam kamu akan dapat berita baik. Itu sudah syirik. Itu benda syirik. Ya, kalau kamu tak sampaikan, kamu akan dapat bencana. Ada orang dah aksiden, ada orang anaknya mati sebab tak sampaikan maklumat itu. Itu benda syirik. Allahumma shalli ala Muhammad. Zaman sekarang masih ada. Tok Abah kadang-kadang jumpa juga. Tok Abah bila dapat, Tok Abah akan terus jawab, tolong hentikan benda ini boleh syirik sebab telah disahkan oleh pihak JAKIM bahawa menyampaikan maklumat seperti ini adalah maklumat berantai, ya, informasi berantai, surat berantai yang boleh membawa syirik. Tolong hentikan dan bertaubat. Tok Abah pesan, ya. Sebab benda macam ni Tok Abah tak boleh nak ignore lah. Orang tua kan, dapat berita tu, Tok Abah terus jawab pada orang yang menghantar. Oh, sorry. Saya tak pasti sebab saya dapat dari kawan-kawan saya terus forward aja. Dia tak pasti. Dia terus forward. Dia sampai kepada Tok Abah. Ya. Maka Tok Abah pun respon, ini surat berantai. Ya. JAKIM telah mengasahkan maklumat seperti ini adalah, ya, syirik kalau kita yakin. Dan kita kalau sampaikan benda macam ni, kita berdosa. Syubhah. Ya. So, kenapa kita menyampaikan benda yang kita tak pasti? Ya, benda yang aib orang pun kita forwardkan. Kita sibuk orang, benda buruk tentang artis ke, tentang pemimpin ke, tentang jiran ke, tentang bos ke. Benda buruk kita forwardkan sebab satu jahil. Sumber yang tak berkaji, ya. Yang kedua tak matang. Ni sifat budak-budak. Sifat budak-budak, ya. Mengulang sifat ataupun sifat bukan tak matang saja, sifat burung tiung. Apa orang cakap, dia ulang. Apa orang cakap, dia ulang. Burung tiung tak ada otak. Dan kita pula ikut perangai burung tiung. Apa orang cakap, kita cakap. Kita forward tu, kita macam burung tiung lah. Burung tiung tak ada otak. Dia tak boleh tabayun. Kita Alhamdulillah ada otak. Kena tabayun, kena check. Untuk check sama ada perlu kita sampaikan atau tidak benda ini. Satu, apa niat kita? Apa niat kita? Niat kita baik ke tak baik? Satu. Yang keduanya, maklumat yang kita nak sampaikan ni betul ke tak betul? Tabayun, check. Betul ke tak betul? Betul. Tepat tak tepat? Dua. Yang ketiganya, ada tak manfaat kalau aku sampaikan? Ada tak kebaikan? Ada tak kebaikan kalau aku sampaikan? Kalau ini berita tentang aib orang ni, ni tentang buruk orang ni, kalau aku sampaikan, malu dia, ya, orang akan stop it. Satu niat, satu cara, satu tepat tak tepat. Yang ketiganya kita kena tanya, ada tak faedah, kebaikan kalau kita sampaikan? Ini bagi contoh teladan pada orang lain. Supaya, kalau nak jadi contoh teladan, ada caranya. Seperti yang, ya, kita akan, share lah, ya, nanti. Ya, okey. Satu jahil, kedua tak matang. Yang ketiga, ramai kita ni nak jadi pelopor. Nak jadi, aku orang pertama yang beritahu orang ya. Ustaz tu dah meninggal. Banyak kali berlaku kan? Ustaz tu dah meninggal pukul 12.30 tengah hari. Ya, aku tak tahu siapa maklumat lah, tapi aku dapat informasi Ustaz tu dah meninggal. Dan terpaksalah anak mengatakan, tak, ayah saya sihat. Ayah saya sihat. Ustaz Haslin Bollywood dah banyak kali meninggal. Ya, siapa lagi ustaz yang dah meninggal, ya? Allah, orang tu sihat, ya. Anak kata tak, ayah saya sihat, ya. Tapi dalam maklumat yang Tok Abah dapat, dah meninggal. Tok Abah pula tak siasat. Dah Tok Abah jawab apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dah orang bagi maklumat orang meninggal, kita pun respon seperti yang disarankan oleh Nabi, kita jawablah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi tak apa. Kalau kita masih hidup, ya, kita orang lain dapat berita kita meninggal tu tak menjadi. Tapi kita sampaikan maklumat yang tak betul, itu berdosa. Tapi kalau kita yang masih hidup dianggap orang dah mati, is alright. Ya, tak ada masalah. Tapi jangan sampaikan berita. Berapa ramai, ya, selebriti ke, ustaz ke, dai ke, pendakwah ke yang masih hidup sehat,
dah diberitakan meninggal dunia. Allahu Akbar. Ya. Lepas pula anak keluarga dia menyatakan tidak. Itu maklumat tak benar. Yang meninggal ialah bapa saudara kami. Rupanya atuknya dan sebagainya. Ayah dia meninggal dunia, bukan dia. Ayah dia meninggal dunia. Yang macam imam Masjid Nabawi, ya, Masjidil Haram, Imam Abdul Rahman Sudais. Dia pun dah beratus kali meninggal dunia. Yang meninggal ayah dia. Tapi orang war-warkan Abdul Rahman Sudais telah meninggal dunia. Itu pun dah banyak kali berlaku. Pernah dengar kan? Okey. So benda macam ni lah. Ya, tolonglah, please lah. Ya, hentikanlah, please. Jangan awak dan Tok Abah terlibat dengan benda-benda macam ini. Kita nak jadi pelopor, nak jadi pentus. Ya, kerana sibuk kita sampaikan. Yang maklumat tak sah. Ni kawan-kawan baik ni, orang jaga sembahyang ni. Orang yang jaga sembahyang. Tetapi dia, apa ni? Ya, maklumat ni tak betul ni. Ya, I dapat daripada member I. Member I ni pula dia polis. Dia kata, polis mesti siasat dulu. Dia membuat andaian. Dia dapat berita dari member yang seorang pegawai polis, ya, maka dia membuat andaian mereka telah siasat. Ya, lepas tu dia pun sampaikan ke kita. Dan Tok Abah tahu maklumat ni salah. Tok Abah tahu maklumat ni salah. Haji, maklumat ni tak betul, Ji. Member I polis lah bagi tahu. Tak kisahlah siapa, tapi maklumat ni salah. Tak betul. Tok Abah dah sahkan ianya tidak betul. Ada Tok Abah ada tentang kematian lah. Kita dah sabar innalillah. Rupanya bukan. Tak ada. Tok Abah yang kena minta maaf. Tok Abah forward kan. Yalah, yang beritahu tu pun kawan baik, ya, tentang kematian. Sebab kematian ni biasanya orang tak berbohong lah. Biasanya orang tidak berbohong tentang kematian. Dia sampaikan, ya, bagus tu. Kalau benar-benar berlaku betul, sahih, sampaikan untuk kita mendoakan dia. Itu baguslah. Tetapi kalau tak pasti, jangan kongsi. Ya, kesian, ya, nanya orang. Macam ada berita kat TV3, sahabat baik Dr. Fazilah Kamsah meninggal dunia. Dia tak dengar yang sahabat baik. Yang dia dengar Muhammad Fazilah Kamsah meninggal dunia. Ini kisah benar, ya, kisah benar. Ya, Fulan bin Fulan, sahabat baik Fazilah Kamsah meninggal dunia. Tu tajuk berita. Berita, ya. So ramailah Tok Abah dapat yang paling Tok Abah bukanlah geli, bukanlah seronok, tapi ada seorang kawan Tok Abah yang sangat baik. Ya, dia dapat berita tu, dia telefon handphone Tok Abah sebab dia tahu handphone Tok Abah kita dah meninggal, tentulah dipegang oleh anak ataupun kali kerabat. Dia pun telefon Tok Abah mendapat, ni kawan aku ni, Assalamualaikum. Tok Abah jawab, dia pun diam. Dia diam lama. Lepas tu dia tanya, you kat mana? Tok Abah jawab apa? Saya kat kubur. Lagi senyap, dia senyap lama. Sebab Tok Abah memang kat kubur. Sebab sedang kita ziarah kawan Tok Abah ni yang meninggal dunia di tanah perkuburan. Dan yang diterima ialah Fazilah Kamsah meninggal dunia. Padahal berita itu ialah sahabat baik Fazilah Kamsah, Fulan bin Fulan, telah meninggal dunia. Fulan bin Fulan, sahabat baik Fazilah Kamsah, telah meninggal dunia. Yang dia dengar hujung, Fazilah Kamsah meninggal dunia. Itu dia terus hantar. Dia terus panggil pula nombor telefon. Kebetulan Tok Abah masih kat kubur. Dia diam. Dia termenung. Dia diam lama. Fazilah Kamsah dah mati. Tapi dia jawab. Dia cakap pula kat kubur. Wah, tak panik dia. Panik tak? Dia dengar berita Fazilah Kamsah meninggal. Dia telefon nombor telefon Fazilah Kamsah. Fazilah Kamsah menjawab, awak kat mana ni? Saya kat kubur. Jadi dia lama diam. Betul? Assalamualaikum. Tok Ji, Tok. Ini Fazilah Kamsah ni. Saya kat kubur ni. Lagi pucat kawan. Ini kisah benar, ya. Kisah benar. Bukannya buat lawak bodoh pagi-pagi cuti ni. Pagi-pagi Khamis ni. Jadi itulah dia. Tapi tu kesilapan lah. Tu bukan dia sengaja. Dia tak war-warkan pun. Dia nak cek. Dia nak tabayun. Nak tahu apa ceritanya. Ya, apa asbabnya saya meninggal dunia. Rupanya alam ini berlaku kurang lebih 20 tahun yang lalu. Lama. So 20 tahun yang lalu berita saya meninggal dunia dah diwar-warkan. Yang berita saya kahwin lagi pun memang diwar-warkan lah. Padahal ya Allah ya Tuhanku, tak ada betulnya. Sampai
arwah mak saya pun terkejut. Sampai sedih lah. Dia kata, apa anak dia kahwin tak cakap kat mak. Dah kan naya tu. Kan naya. Dah lah dia kata, Falakamsa tu ada 2 isteri. Isteri nombor 2 dia umur 27. Hang kau. Umur 27. Cikgu sekolah rendah. Cantik. Orangnya putih kuning. Yang beritahu tu siapa? seorang manusia hebat lah. Yang juga memberi ceramah pada ribu-ribu orang. Dia memberi ceramah. Dalam ceramahnya dia beritahu Fadlah Kamsa ada isteri nombor 2. Orangnya begini. Percaya tak orang? Of course lah percaya. Lepas tu adalah sahabat yang baik. Kawan ni, pakar motivasi ni kata awak dah isteri 2. Oh, kat mana dia cakap? Adalah kat satu seminar. Di mana dia bagi tahu tempat. Ramai tak orang? Ada 1,500. 1,500 orang dalam dewan itu yang mendengar. Kata awak dah ada isteri kedua. Isteri awak ialah seorang guru sekolah rendah. Ya, umur 27. Sekian. Dia punya. Orang percayalah dah tahu. Cikgu sekolah rendah umur sekian. Orangnya cantik. Yang paling seronok, Tok Abah yang dikatakan berpoligami itu tak kenal pun siapa orang kedua tu. Saya tak kenal tapi dia kenal. Hebat tak hebat? Dia lebih hebat daripada Nujum pun kalah. Nujum Pak Lalang kalah. Inilah ni. Contoh. Kenapa kita buat ni? Jahil, tak matang, nak jadi pelopor, nak buat berita sensasi, nak dapat follower, nampak? Ya, nak perhatian, nak glamour, nak orang, ya benda yang sensasi kan? Berita sensasi, kalau sumber sensasi, nak tahu tentang berita sensasi, tanya makcik, bukan makcik Kia, makcik Mah tu. Dia tu semua berita terkini dia tahu. Memang up to date dia tu. Dia nak dapat title orang yang up to date. Kadang-kadang dia tak tahulah ya. Fadlah Kamsa tu nampak je macam tu, tapi bini 2. Tu nak niatnya apa tu? Tu nak menghina tu. Tu nak menjatuhkan kredibiliti. Dia tu nampak je okey, nampak baik. Isteri 2, macamlah orang isteri 2 tu jahat. Ya, buat dosa besar. Nampak? Cara dia bercerita tu ikut kawan yang bertanya saya. Dia kata dia tu nampak je baik macam tu. Isteri 2. Isteri nombor 2 dia saya kenal. Gini. Dia saya kenal. Saya tahu. Gini. Macam mana orang tak yakin? Dia kadang-kadang nak merangsang emosi orang tu. Jadi contoh-contoh yang sensasi. Kadang dia ada dendam. Kadang dia dia yakin dengan sumber asal walaupun tak betul. Macam itulah. Kawan aku ni yang menyampaikan ni polis. Takkan polis sampaikan benda yang tak betul. Nampak? Dia yakin dengan sumber asal padahal tak betul. Tapi ini juga kadang cyberbully. Ya, kadang dia sekadar nak mendera mental ataupun apa dan sebagainya. Ya. Dia nak dapat follower yang ramai. Dia tak tahulah. Apalagi punca atau sebab mereka menyampaikan benda yang tak pasti. Ya. Kalau benda tak betul disampaikan, itu fitnah, dosa besar. Kalau benda tu betul tapi memalukan disampaikan, itu mengumpat, menggunjing, dosa besar. Nampak? Yeah. Whichever way you do it, you look at it, it is wrong. It is wrong. Rupanya akta anti berita tidak benar pun takut-takut ni sekarang tengah dicabar ya. Ada orang nak memasukkan sebab against human rights. Padahal banyak negara maju di dunia pun telah mengadakan akta anti berita palsu. Jadi kalau kita nak berita palsu, boleh didakwa dalam mahkamah dan dihukum. Ya. Alright. So, tak apa lupa ya. Kita punya live pagi ni, AB Live dibawakan oleh 3 penaja. Pertama ialah Premium Chocolate. Tok Abah dah cakap setengah jam lebih baru teringat. Dah lama tak buat AB Live tu, lupa tu. Dibawakan oleh Chocolate, ya, minuman lazat yang berkhasiat, minum secawan, insya-Allah tertawan. Insya-Allah ya. Minum ni Tok Abah dah minum setengah mak ya. InsyaAllah kita akan rasa kenyang 6 hingga 8 jam. Tok Abah lah ya. Dan dia akan rasa bertenaga, seronok ya. Dan perut kita lawas. InsyaAllah. Memang lazat. Yang penting lazat. Yang keduanya dia membawa kesan positif. Dan membawa rentetan amalan-amalan healthy life yang berkaitan insyaAllah. Dan ini pada program kita dibawa oleh webinar yang Tok Abah akan kenalkan pada 30 hari bulan November. Apa webinar tu? Ini seronok. Ya, menjadi pemimpin terbilang secara magical. Tok Abah jarang buat program untuk pemimpin-pemimpin, kebanyakan untuk pekerja, untuk staff, untuk
mak bapa, untuk anak-anak, untuk berbagai-bagai jenis manusia. Tapi untuk pemimpin jarang lah. Sebab semua orang ni hebat-hebat kan. So, Tuan Abang akan buat satu webinar pada 30 hari bulan November atas permintaan ramai lah ya. Menjadi pemimpin cemerlang secara magical. Tuan Abang akan terangkan ya. Apakah dengan pertamanya kesilapan lazim pemimpin di dunia lah. Khususnya di Malaysia. Apakah kesilapan lazim yang kita sebagai pemimpin lakukan dengan sedar atau tak sedar. Yang keduanya kita akan bincangkan apa impak dan sebagainya. Lepas tu of course kita akan senaraikan kata-kata mutiara tentang kepemimpinan sebagai panduan, sebagai iktibar, sebagai kata tu pencetus perubahan positif. Lepas tu Tuan akan senaraikan ya bagaimana cara, kaedah ya, uslub atau manhaj untuk membentuk, memperkasa kepemimpinan kita. Ingat, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kita semua, kamu semua adalah pemimpin dan kamu akan dipertanggungjawabkan ke atas kepemimpinan kamu. We are all leaders. So we have to be keep on improving as in our leadership. Semua orang adalah pemimpin dan kita kena memperkasa kepemimpinan kita dan kita akan dipertanggungjawabkan ke atas kepemimpinan kita. Itu perkataan yang betul ya. Kepemimpinan kita, bukan kepimpinan. Kat surat khabar sebut, kat majalah sebut, kat berita pun sebut, dalam buku pun sebut. Kepimpinan yang dimasukkan ialah kepemimpinan, leadership. Jadi perkataannya ialah kepemimpinan, bukan kepimpinan. Kata dasarnya ialah pemimpin. The root word is pemimpin, bukan pimpin. Leader is pemimpin, bukan pimpin. Leader jadi leadership. Pemimpin jadi kepemimpinan. Pimpin mean lead. Lead, pimpin tu pegang tangan orang. Pimpin, lead. Itu bukan leader, lead. Leading ship. Itu kepimpinan. Leading ship. Kepemimpinan, leadership. Lah, nak belajar bahasa pula. Ya, tapi itulah banyak kesilapan yang kita lakukan. Tapi dah biasa buat silap, maka yang silap terasa betul. Yang betul pula, apa kepemimpinan? Kepimpinan lah senang. Kepemimpinan, berbelit lidah. Apa Failah Kamsah ni? Dah biasa buat silap. Yang silap terasa betul. Yang betul pula terasa silap. Dah biasa makan buah bila dah kenyang, cuci mulut. Bila kita sebut, tak boleh. Bukannya lah berdosa, tapi salah. Sia-sia makan buah bila dah kenyang. Sia-sia makan buah bila dah kenyang. Sia-sia. Tak ada faedah. Tapi masih juga majoriti. 90% orang Malaysia, 90% tau. Yang masih makan buah bila dah kenyang. Macam pagi ni sarapan, Tok Abbas buat survey. Berapa orang yang sarapan makan buah dahulu? Makan buah baru makan roti ke, makan lemping ke, makan nasi lemak ke. Berapa orang? Adalah 3-4% orang Malaysia yang Tok Abbas survey. Tok Abbas dah cakap tentang makan buah sebelum sarapan 30 tahun yang lepas. Makan buah sebelum makan tengah hari 30 tahun yang lepas. Lebih 30 tahun. Tapi yalah belum dapat taufik lah. Hidayah dah dapat. Dah biasa dengar dah. Tapi kita dah biasa dah. Makan buah bila dah kenyang. Cuci mulut. Dah biasa buat silap. Yang silap terasa betul. Yang betul pula terasa silap. Tapi bila buka puasa, tahu pula buka puasa dengan makan tamar. Itu dah ada hadis. Buka puasa kenalah makan dengan buah tamar dulu. Hadis. Habis hadis Nabi ni tengok situasi je ke? Masa buka puasa je ke? Kena makan tamar. Masa lain, masa kita nak masa lapar nak makan, tak payah makan tamar atau buah-buahan. Gitu ke? Tu check it out. Tabayun, check it out. Cuba Google. Kenapa kita kena makan buah semasa perut kosong? Di samping sunnah, dia juga scientific. Sebabnya Tok Abah sampaikan kat juta-juta orang sejak Tok Abah muda, umur 35 sampai umur 70. 35 tahun dah. Makan buah semasa perut kosong. Sebelum sarapan, sebelum makan tengah hari, sebelum makan petang. Cuba elakkan makan malam. Sebelum makan petang. Ikut sains itu betul, ikut sunnah itu betul. Ikut kebiasaan, alah dah biasa makan pukul 8. Kami satu keluarga makan 8.30. Alah, okey pun sejak dulu. Bukan berdosa, tapi tak betul. Tak ikut sunnah, tak ikut sains.
Makan pukul 8 malam, pukul 11 baru habis penghazaman. Makan pukul 6, pukul 7.30 dah habis azam, hadam semua pemakanan. Nampak? 1.5 jam versus 3 jam punya penghadaman, punya proses. Kalau masanya berbeza, sebelum maghrib dengan selepas maghrib, dahsyat, hebat, magical. Allah punya kuasa. Ya? Okey. So, tolong ya, adik-adik, anak-anak. Ya, so, tolong betulkan diri masing-masing. Tok Abah pun cek diri Tok Abah. Jangan sampaikan maklumat yang tak tepat. Tok Abah dapat banyak maklumat. Orang tanya, orang cerita. Tapi kadang Tok Mak tanya, apa tu? Alah, ni tak pasti lagi, tak pasti. I will say tak pasti. Because memang tak cek lagi. Tak pasti, jangan kongsi. Berdosa. Ingat pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih, ya, hadis riwayat Muslim. Cukup bagi seseorang itu digelar ataupun dilihat sebagai pendusta atau pembohong bila menceritakan semua yang didengar tanpa tabayun, tanpa diselidik ataupun tanpa disiasat. Cukup kita dianggap sebagai, memang boleh dianggap sebagai pembohong. Pembohong tu berdosa lah. Hadis riwayat Muslim. Guys, hadis riwayat Muslim. Itu yang Tok Abah pesan. So hari ni, jom anda dan Tok Abah, apa-apa benda yang kita dapat, berita apa pun, siasat, cek, semak. Kecuali memang, Tok Abah kalau dapat berita kematian, Tok Abah akan tengok 2-3 WhatsApp group. Tengok-tengok, oh ni geng-geng ustaz-ustaz, ulama-ulama ni kata meninggal. Kawan-kawan pula, oh meninggal. And then tengok pula website, Facebook, berita, TV mana yang stesen mana ya. Kita tengok, betul. Kat TV, kat Facebook, kat berita pun mengesahkan kematian. Atau apa pun terus, innalillah, share dengan kawan-kawan. Ya, sebab kita buatlah effort untuk tabayun, siasat, selidik. Dapat 2-3 sumber yang dipercayai. Dah tu tengok, kata tu Facebook, berita. Kalau ada berita pun kata, sekarang kan banyak berita online. Ya, so berita online ni mereka ada credibility. Ya, so kita tengok bila ada situ memang sah kematian, kita pun bolehlah kongsi dengan orang yang terdekat untuk ziarah, untuk doa dan sebagainya. Ya, so kita jom betulkan diri kita. Ya, mudah-mudahan kita kita beramal dan berubah. Dan Nabi juga berpesan, cakap yang baik-baik. Kalau tak ada benda baik yang kita nak cakap, lebih baik kita diam. Peribahasa Arab, diam itu ibarat emas, berkata yang baik-baik itu ibarat berlian. Silence is golden, but talking the right thing, the good things, is like diamond. Diamond lebih mahal daripada emas. Berlian lebih mahal daripada emas. Tapi ingat, bercakaplah yang baik-baik, sabda Nabi. Kalau tak ada benda baik yang kita nak sampaikan, lebih baik diam. Ada wartawan tanya Tok Abah, Tok Abah boleh tak komen tentang Fulan bin Fulan? Dengar khabar dia tu kenalan baik Tok Abah. So Tok Abah akan jawab, kita kena sampaikan yang baik-baik. Jadi kalau tak ada benda baik yang kita patut boleh sampaikan, kita patut diam. Itu jawapan Tok Abah. Maksudnya Tok Abah tak nak cakap apa-apalah tentang orang itu. Sebab Tok Abah kalau cakap, kena cakap benda yang tak elok, akan cakap benda yang tak elok. Sebab itu yang Tok Abah tahu. Nothing good about that person yang Tok Abah tahu dalam situasi itu, dalam konteks itu. Maka Tok Abah kata, sampaikan yang baik-baik. Kalau tak ada benda yang baik yang kita nak sampaikan, kita patut diam. Jadi Tok Abah pilih untuk diam. Jadi orang tu fahamlah. Orang tu faham bahawa Tok Abah tak ada benda positif nak cerita, lebih baik diam. So itu yang Tok Abah kena buat, ya, untuk didik diri dulu. Dan pesan pada ahli keluarga begitu juga, ya. Sebabnya Tok Abah sebut tadi, nak cari pencen kubur ke nak cari petaka kubur? Pencen kubur, sampaikan yang baik-baik, ilmu yang baik-baik, sedekah, kita akan dapat pencen kubur. Petaka kubur, kita sampaikan benda yang tak betul. Kita sebarkan benda yang khurafat. Kita sebarkan benda yang mengaibkan. Kita akan dapat petaka kubur. Dah mati pun akan berterusan dosa. Sebab kita sampaikan benda yang tak elok dan diwawarkan oleh orang lain. Kita dah mati. Kita dah meninggal dunia. Tapi bekas usaha kita yang negatif berterusan di alam maya, maka kita akan dapat petaka kubur, bukan pencen kubur. So janganlah tuan-puan, adik-adik, sahabat-sahabat Tok Abah menyampaikan yang tak elok. Takut-takut kita, Allahu Akbar, kita bankrupt pada di padang mahsyar.
Ya, sebab semua pahala kita diambil di orang. Ya. Dan dosa orang memfitnah ni masya-Allah ya. So fadilat orang-orang yang menyampaikan benda-benda yang sahih, benda-benda yang baik memang besar. Itu akan membantu kita kat kubur. 3 amalan akan bantu kita di kubur. Terputus amalan bila dah mati, kecuali doa yang soleh, sedekah jariah, sedekah. Oh, tanya pada mereka yang dapat sedekah subuh pagi tadi. Tok Abah bangun tidur je niat nak sedekah. You know what? Tok Abah belum masukkan dalam tabung. Dalam poket ni. Dalam poket dah masuk dah. So, dalam poket dah masuk. Tapi belum masuk dalam tabung. Ini Tok Mak nak masukkan sekarang. Tapi niat sebelum subuh tadi. Dah memang niat. Dah niat dah. Masa pukul 6.20 tadi. 6.25. Dah niat. Masih subuh. Tapi masukkan poket dah. Tapi belum masuk dalam tabung. Ini Tok Mak baru masukkan tabung. Mudah-mudahan Allah redha. Ya, ingat. Pada waktu subuh turun 2 malaikat. Itu sahih. Itu memang hadis sahih yang semua ulama menyebut, ya. Ulama-ulama besar juga sebut. Tok Abah dengar YouTube daripada Allahyarham Syekh Ali Jabir yang sangat mempopularkan fadilat sedekah subuh, dan semua ulama menyampaikan. Terutamanya dalam masa PKP, ramai ulama asatizah kita ya mewar-warkan tentang fadilat sedekah subuh. Sebab hadis 2 malaikat turun bersama setiap orang yang beriman waktu subuh, maka satu mendoakan kehebatan, kebaikan, nikmat melimpah ruah untuk yang bersedekah. Satu lagi malaikat mendoakan kehancuran untuk orang yang sengaja tak nak bersedekah walaupun mampu. Bakhil, kedekut. Jadi jom kita, anda dan Tok Abah, kita sampaikan dan kongsikan benda baik. Dapatlah pencen kubur. Kita sampaikan aib orang ataupun maklumat yang salah, maklumat yang negatif. Kita sampaikan. Kita akan dapat petaka kubur. Dah mati pun masih berterusan dosa menyampaikan benda yang tak elok, yang memalukan, mengaibkan ataupun aib orang kita sampaikan. Tolong please lah, please. Stop it guys. Stop it. Alah, dia dah tua boleh cakap gitulah. Kita muda lagi. Muda pun boleh mati. Mati tak tunggu tua, tak tunggu sakit. Syarat untuk mati cuma satu, masih hidup. Jangan sombong ya. Jangan sombong. Tolong ya adik-adik, anak-anak. Jom kita hari ini bertaubat, solat taubat tetap malam. Kalau kita buat silap, minta maaf pada orang yang kita aniaya, menyampaikan maklumat yang tak betul tentang orang, kita minta maaf selagi dia hidup. Sebab kalau tidak, kita merangkak di padang mahsyar, mencari orang yang kita aniaya semasa kita hidup, melalui kita punya social media dan sebagainya, menyampaikan benda yang tak pasti, tapi kita kongsi, maka kita berdosa. Kita akan merangkak di padang mahsyar, mencari orang yang kita aniaya itu untuk minta maaf. Dan kata ulama, ini ulama pesan kata Abah, mencari orang yang kita buat dosa di padang mahsyar, ibarat kata tu, ambil sebutir pasir di tepi pantai, baling masuk dalam laut, kemudian kita menyelam dalam laut untuk cari balik sebutir pasir itu. Begitulah tamsil ataupun metafora nak mencari orang yang kita buat dosa masa di dunia, semasa di padang mahsyar. Maksudnya apa? Sangat-sangat sukar. Almost impossible to find that person. Jadi kita akan sengsara di dunia, di kubur, sampailah di akhirat. Ya, takut-takut jadi asbab masuk neraka sebab menyampaikan benda buruk tentang orang lain atau benda yang tak pasti, tak sahih, kita war-warkan. Please ya, stop it guys, stop it. Dan pesan pada diri, pada ahli keluarga, pada kawan-kawan kita, hentikan ya menyampaikan, memperkatakan tentang keburukan orang di dalam media. Itu khalayak ramai tu, di dalam media sosial, di medsos masing-masing, WhatsApp group, IG, Instagram dan sebagainya. Ya, itu dia pesan Tok Abah. Ya, mudah-mudahan ya Tok Abah akan beringat dan Allah ampunkan dosa kita. Doa daripada Tok Abah dan kalian semua. Tidak pasti, tolong jangan kongsi untuk selamat di dunia, di kubur, di akhirat. Ya, so ampun maaf ya. So mudah-mudahan kita dapat fadilat daripada apa yang kita kongsikan. Yang bercakap dapat manfaat, yang mendengar, yang tidak mendengar dapat manfaat. Ya, tolong kita pesan memesan, doa mendoakan. Selamat bercuti, selamat bekerja, ya, selamat menjamut apa pun hari-hari penting dalam hidup anda. Mudah-mudahan Allah rahmati kita. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.